Sudah ini dimuliakan, kita teruskan dengan acara, dan pada malam ini saya ingin menyentuh beberapa permasalahan tentang amanah, tentang akhlak, dan kemudian juga menyentuh kuliah yang bersandarkan khutbah, di antara khutbah terakhir seorang alim dari Syria, Dr. Said Ramadan Al-Buti, mengenai perjuangan politik dan Islam. Dan saya akan sudahi dengan menyimpulkan beberapa perkembangan ekonomi dan langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk memulihkan ekonomi dan mengangkat semula kedudukan kehidupan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Qasas 26. Berkata salah seorang daripada anak Nabi Shu'aib alaihissalam, wahai bapa, ambillah dia Nabi Musa alaihissalam sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang terbaik untuk kamu pilih sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Ini berbangkit daripada soalan yang dikemukakan oleh anak perempuan Nabi Allah Shu'aib kepada bapaknya. Ini kalau ikut tafsir ayat ke-26 ini dalam Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, ini menyebut halaman 105 yang menyebut di antara lain bagaimana memilih pengurusan satu hal itu. Kategorinya adalah kepribadian, amanah dan akhlak. Dan ini pertanyaan anak perempuan yang dijawab keupayaan Nabi Musa alaihissalam yang memenuhi kategori itu. Jadi sebab itu dalam kita membuat penilaian tidak boleh ketepikan prinsip amanah ini. Dalam karya lain salah seorang alim yang terkemuka, Ibn Taymiyah, dalam As-Siyasah wa Syar'iyah fil Islah, menyebut tentang tatkala mengupas Al-Anfal ayat 27, dan di mana ditekankan tentang al-aslah, ya, iaitu keupayaan, kelayakan, kompetensi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Jadi yang dikupas oleh Ibn Taymiyah, saya nukil dari buku kitab beliau As-Siyasah Syar'iyah fi Islah, yaitu jika seseorang itu tidak aslah, tidak layak, tidak kompetent, namun dia tetap diberikan jawatan kerana satu, dia itu kerabat keluarga, ya. Kedua, setia kawan, ini yang disebut kroni. Ketiga, sama daerah, itu, ataupun keempat, sama mazhab. Kelima, sama suku. Kan kita maknanya kaum lah, kaum atau bangsa. Atau kerana rasuah dan sogokan, janji kedudukan. Atau kerana dengki dengan orang yang aslah.
tak mahu orang yang layak dipilih, maka kedengkian itu menyebabkan dipilih yang lain. Maka semuanya itu adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Ini tafsir oleh Ibn Taymiyah. Sebab itu bagi kita masyarakat Melayu ini, ya, masyarakat Melayu ini seperti dalam kupasan awal yang pernah saya sebut, tertegak kerana budayanya, dan budaya itu dipengaruhi oleh unsur keyakinan dan akhlak Islam. Pernah Syed Muhammad Naqib Al-Atas menyatakan bahawa kebangsaan Melayu itu suatu yang hidup, yang segar, yang positif dan membina. Tetapi tanpa Islam, tanpa akhlak Islam, ia akan menjurus seperti mana kaum-kaum lain, iaitu aliran chauvinisme, iaitu perkauman sempit. Sebab itu bagi kita, soal akhlak, soal amanah, menolak pengkhianatan dan rasuah itu adalah ciri-ciri penting dalam membina semangat budaya Melayu yang punya kekuatan untuk menangkis sebarang serangan. Tetapi bukan perkauman sempit, chauvinisme yang diolah oleh Syed Naqib Al-Atas. Dan di antara karya yang selalu saya cuba popularkan dan minta anak-anak muda baca, termasuklah dari Profesor Dr. Siddiq Fadil, Islam dan Melayu. Dan dalam itu dikupas umpamanya soal Melayu dengan kekuatan sejarahnya, budayanya, leluhur bangsanya, dan khazanah yang ada, karya-karya besar yang pernah dikupas, tetapi semuanya bersandarkan akhlak. Kerana yang Melayu yang kita pilih itu bukanlah kabilah yang berfikiran sempit, yang mempertahankan, yang seperti disebut umpamanya, ada yang saya dengar ya, dia rasuah ataupun zalim ataupun perkauman, tak apa, sekurang-kurangnya Melayu juga yang berhasil. Jadi maknanya pertimbangan akhlak itu diketepikan. Asalkan dia itu Melayu, kita pertahankan. Dan kita mahu menonjolkan Melayu, Melayu yang kompeten, yang layak, yang ada akhlak dan yang mampu merungkai masalah masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan kita faham mengapa kita rasa tahap kefahaman ini penting, ya. Bukan saja di kalangan penguasa, tetapi juga pendidik, pejabat awam dan masyarakat umum, ya. Dan kita tidak mahu umpamanya orang menganggap bahawa Islam atau Melayu itu terbentuk dalam satu ruang lingkup yang terlalu ketat. Dalam konteks ini saya ingin membawa pandangan salah seorang ulama semasa yang terkenal, Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, lahir dari Turki dan besar dan bertugas sebagai ulama besar Suria atau Syria di Damsyik, dan juga pernah diangkat sebagai akademi ilmuwan University Oxford, yang julung-julung kali diberi pengiktirafan sebagai ulama lulusan PhD Al-Azhar. Tetapi ada khutbah beliau, di antara khutbah akhir beliau sebelum wafat, iaitu mengenai Islam dan politik dan kelemahan yang dia lihat ketara dalam dunia Islam. Ini dikupas dalam buku, dikupas kemudiannya dalam ketika Islam berubah menjadi alat politik, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, diterjemahkan oleh Muhammad Syafiq Ismail dan diterbitkan oleh Abim. Ya. Saya ambil kesempatan ini membaca karya pendek saja. Dia 24 halaman. Patut kita baca. Jadi saya nak baca dari halaman ke-14, ya. Kita harus dengar, dan tak ada salah orang dalam politik, dalam dakwah, dalam kebajikan, tetapi dia beri peringatan kerana setelah melihat pengalaman puluhan tahun
orang yang bicara tentang Islam, mempolitikkan Islam, kan memusnahkan semangat Islam itu sendiri karena kepentingan pribadi, kedudukan, wang ringgit, sehingga menenggelamkan prinsip akhlak dan adilisme Islam. Apa kata beliau? Betapa banyaklah tindakan-tindakan yang kita telah dengar daripada mereka itu. Ya, orang bicarakan tentang politik Islam yang menyatakan bahawa hukum sesuatu perkara itu wajib. Lalu kita melihat pula tindakan mereka pada hari ini. Mereka mengumumkan bahawa perkara yang awal itu sudah menjadi haram, ataupun yang haram dulu sudah menjadi halal. Kemarin wajib dan hari ini menjadi haram. Bukanlah wahyu yang turun kemarinnya, dan bukan pula wahyu yang turun pada hari ini, akan tetapi tindakan politiklah yang berubah. Cara yang menyampaikan kepada tujuan politik telah berubah. Itu peringatannya. Kita baca muka surat 21-22. Wahai saudara-saudara sekalian, kata-kata yang terbit daripada hati yang sedang terbakar, dan aku tujukan kepada saudara seagama kita atau semanusia kita. Ya, lihat kewarasan kebijakan seorang alim ini. Ya, dia tuju kepada orang Islam, tapi dia mahu umat manusia itu juga dengar, kerana prinsip ini prinsip yang terpakai untuk orang Islam dan kemanusiaan. Agar cebisan kata-kata itu sampai kepada mereka, menembusi telinga dan sampai ke hati. Dan kepada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik, ini terkena semua. Ya. Kita kena ingat, orang Islam yang dalam politik, sama ada politik Parti Islam atau Parti Keadilan atau Parti Kebangsaan Melayu, harus dengar. Ya. Semaklah semula iman kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Semaklah semula denyutan kemanusiaan kalian, kalau masih wujud di dalamnya. Selalu kalau ulama seperti kita pernah baca Qaradawi dan kemudian Ghanusi dan kini Syekh Ramadan Al-Buti, dia selalu mengingatkan kerana kita hidup ini dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama, ya, pelbagai mazhab. Jadi kadang-kadang kemanusiaan kita dah jadi tumpul, hina kaum, benci kaum, pandang ringan kepada mereka. Sebab itu dia menyebut dan mengulang, semak semula iman kepada Allah. Semak semula denyutan kemanusiaan kalian, kalau masih wujud. Janganlah menggunakan kesengsaraan pada hamba Allah Azza wa Jalla di dalam tempoh yang berbahaya ini yang kita sedang alami sekarang, agar kalian mengisi poket kalian dengan memanfaatkan kesengsaraan mereka. Ini yang pernah saya ungkapkan tentang kekuatan bahasa Melayu, mendiri mahligai atas pusara. Mana ada kubur, didiri mahligai atasnya. Jadi kesengsaraan rakyat diperalatkan untuk mengangkat tokoh-tokoh politik. Janganlah kalian mempergunakan kelaparan para hamba Allah Azza wa Jalla yang mencari sesuap makanan buat mereka dan anak-anak, dengan harapan untuk menyelamatkan diri daripada bala bencana ini dan menyelamatkan daripada kematian. Janganlah kalian jadikan situasi mereka ini sebagai peluang untuk menambah duit di poket kalian. Ya. Mana gunakan politik ini cara hina sekali. Menurut Said, pelik sekali, hina sekali dan rendah sekali orang yang ingin membolot segala makanan dan roti yang ada di ketuhar rumah dan kedai roti, lalu menjualnya pula dengan menggadaikan siapa? Menggadaikan kelaparan orang-orang. Ini tengok orang alim ini, ya. Dia bercakap soal iman, tapi bercakap soal kemanusiaan dan kenyataan yang hidup. Dan inilah peringatan dia kepada tokoh-tokoh politik Islam, terutamanya kerana mereka itu membawa message dan image Islam. Semoga Allah SWT memberi
kekuatan dan peringatan yang baik kepada kita. Dan ini ada kekaitannya dengan apa yang kita alami sekarang, tetapi sebagai peringatan. Sebab itu tidak ada pilihan. Dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz kita, timba ilmu, baca, hilangkan sifat dengki dan khianat, benci, tetapi bangunkan umat dengan baik. Dan ini harapan kita kepada anak muda. Jadi kita akhiri dengan mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan yang diciptakan. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada ditimpa bala, kehidupan yang sukar, takdir yang buruk dan cemuhan para musuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim.